Orang kata hendak 1000 daya. Tawaran baru yang kita umumkan telah memberikan satu suntikan semangat dan dorongan yang kuat kepada guru-guru kita untuk meningkatkan prestasi sekolah masing-masing. Buktinya, setahun selepas tawaran baru ini saya umumkan, kita dapati bahawa jumlah guru besar yang berjaya memimpin sekolah untuk melepasi sasaran prestasi yang ditetapkan ini adalah di luar jangkaan kita. Bukan lagi 2%. Bukan lagi 2% seperti yang kita sasarkan. Tetapi 12,1%. Jadi kalau kira peratusannya, pertambahan sebanyak 600% daripada jangkaan asal kita. Tidak. Kalau orang kata, kita mau usahakan, boleh. Dan Malaysia boleh, dan kita, guru-guru dan Kementerian Pelajaran kita boleh. Jemaah Nazir sekarang ini sedang membuat pengesahan mengenai prestasi 924 orang guru besar yang telah pun di senarai pendek yang disebutkan 12,1%. InsyaAllah nanti saya akan umumkan senarai guru besar yang layak menerima ganjaran dalam masa yang terdekat pada tahun ini. Dan sebagai tanda penghargaan kita, guru-guru yang bersama-sama berusaha untuk melonjakkan prestasi sekolah juga akan turut menerima ganjaran seperti mana yang telah pun saya janjikan. Setiap guru besar yang layak akan menerima 7,500 seorang, 5% guru yang paling cemerlang menerima RM1,800 seorang, dan selebihnya RM900 seorang. Senarai pengetua dan guru-guru sekolah menengah yang layak menerima ganjaran di bawah tawaran baru ini juga akan saya umumkan pada pertengahan tahun ini, mungkin selepas kita umumkan keputusan SPM tidak berapa lama lagi. Nah, apakah maknanya kepada kita semua ini? Bagi saya, guru-guru kita, dengan adanya dorongan, pengiktirafan dan juga penghargaan yang sewajar, mereka boleh melakukan yang terbaik. Telah pun terbukti prestasi guru-guru terbaik kita bukan saja memberangsangkan, malah saya sebutkan tadi agak luar biasa. Syabas itu ucapkan pada semua guru-guru dan sekolah yang telah berjaya tadi. Nah, satu lagi inisiatif di bawah NKRA Pendidikan ialah mengenal pasti dan juga memberikan pengiktirafan pada sekolah-sekolah berprestasi tinggi, SBT. Sekolah-sekolah paling cemerlang ini ibarat kemilau cahaya dalam sistem pendidikan kita. Dengan pencapaian akademik yang cemerlang, kegiatan co-curriculum yang aktif, dan juga kewujudan jaringan kebangsaan dan antarabangsa, sekolah ini telah pun menjadi penanda aras mutu pendidikan di negara kita ini. Pada tahun lalu kita telah pun mengumumkan 20 buah sekolah berprestasi tinggi. Pada tahun ini 30 buah sekolah lagi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan akan diiktiraf sebagai sekolah berprestasi tinggi. Namun dalam nak melaksanakan program SBT ini, apa yang penting bukan jumlah sekolah yang mendapat pengiktirafan saja, tetapi apakah impak sekolah ini ke atas pembelajaran murid, dan bagaimanakah sekolah-sekolah ini dapat menjadi pemangkin, katalis kepada kecemerlangan sekolah-sekolah yang lain di negara kita ini. Dan hal ini tidak mustahil untuk kita capai. Sekolah kebangsaan berincang Cameron Highland hari ini telah menempa beberapa kejayaan hasil pelbagai usaha sama yang mereka jalinkan dengan sekolah kebangsaan konven Kota Taiping yang merupakan salah sebuah sekolah berprestasi tinggi. Guru-guru kedua-dua sekolah ini secara bersama-sama dalam panitia mata pelajaran yang dibentuk khusus untuk berkongsi idea tentang cara bagaimana untuk meningkatkan prestasi murid mereka. Hasilnya,
dalam pemeriksaan UPSR tahun lalu. Pertama kali dalam sejarah sekolah kebangsaan Belincang, semua murid lulus mata pelajaran sains. Semua murid lulus mata pelajaran sains dan 95.5% murid lulus mata pelajaran matematik. Ini penting. Inilah satu contoh usaha yang mudah tetapi amat berkesan untuk meningkatkan pencapaian murid kita. Dan saya nak ucapkan tahniah kepada kedua-dua sekolah yang saya sebutkan tadi, di kalangan banyak sekolah-sekolah lain juga yang akan mencapai tahap yang sama. Nah, melangkah ke hadapan, antara aspek yang perlu ditekankan oleh SBT ini ialah inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Autonomi yang kita berikan kepada sekolah-sekolah ini perlu kita manfaatkan sebaik mungkin untuk menjana daya kreativiti guru dalam nak melaksanakan pembelajaran dan pengajaran yang dikatakan paling efektif ini. Kita ingin nak lihat idea yang lebih berani, idea yang agak lebih segar untuk meningkatkan pencapaian murid muncul daripada sekolah-sekolah yang berprestasi tinggi. Dalam hubungan ini, kita mahu supaya sekolah berprestasi tinggi ini jadikan sebagai makmal idea-idea kreatif pengajaran dan pembelajaran yang boleh dilaksanakan dalam bilik darjah. Dan ini kerana matlamat akhir SBT bukan sekadar untuk kita memberikan pengiktirafan terhadap kecemerlangan sekolah saja, tetapi memastikan kecemerlangan sekolah ini dapat memberikan impak yang positif ke atas pencapaian setiap murid. Di samping program SBT, kementerian kita juga telah pun merintis kerjasama dengan Khazanah Nasional Berhad melalui Yayasan Amir, iaitu sebuah badan bukan berasaskan keuntungan untuk menjayakan program sekolah amanah ataupun trust school. Dan pada peringkat awal ini, kita telah memilih 10 buah sekolah untuk dijadikan sekolah amanah, di mana pihak Khazanah Nasional telah pun memberikan komitmen membantu sekolah-sekolah ini dengan meningkatkan pencapaiannya. Dan dengan adanya kerjasama awam swasta ini, kita yakin tahap pencapaian sekolah-sekolah di negara kita ini akan dapat sekali lagi kita lonjakkan agar ianya setanding dengan pencapaian sekolah-sekolah cemerlang yang lain di peringkat antarabangsa. Saudara-saudara sekalian, dalam usaha kita untuk melonjakkan prestasi semua sekolah, nah kita sedar bahawa padang ini tidak selalunya rata. Ada sekolah yang sudah sedia cemerlang, tetapi banyak juga sekolah yang masih bergelumang dengan pelbagai kekangan untuk berjaya. Bukan tidak mahu berjaya, tapi ada kekangan ataupun halangan. Dan pada masa yang sama kita sedar bahawa tugas kita ialah untuk memastikan setiap murid berjaya. Walau apapun latar keturunan mereka, walau di mana pun mereka berada, kejayaan mereka ini adalah menjadi tanggungjawab kita. Pastinya, impian seorang anak kecil di sekolah kebangsaan Bala di Gua Musang, di Kelantan, adalah sama nilainya dengan cita-cita seorang murid di sekolah kebangsaan Bukit Damansara di mana saya tinggal di Kuala Lumpur. Nun jauh di pedalaman, seorang lagi di tengah-tengah kota, seorang dengan serba-serbi kekurangan, manakala seorang lagi dengan segala kemudahan. Keutamaan kita pastinya ialah untuk memastikan impian kedua-dua anak kita ini, walau di mana pun mereka berada, dapat dicapai. Sekolah paling ceruk pedalaman ataupun sekolah di pusat bandar. Tidak ada lainan berbeza. Bagaimana kita nak bantu supaya mereka juga berjaya? Ini cabaran besar bagi kita. Dan dalam nak menghadapi realiti ketiadaan padang yang sama rata yang saya sebutkan tadi, pendekatan kita yang kita harus gunakan juga tidaklah sama, mesti berbeza. Zaman kita menggunakan pendekatan yang sama untuk menyelesaikan permasalahan berbeza ini telah pun
berakhir. Dan sebab itu kita telah memperkenalkan program pembangunan sekolah ataupun School Improvement Program. Ini penting, jangan dilihat agak satu program biasa. Di bawah program ini lebih 160 orang jurulatih yang terdiri daripada pegawai Kementerian Pelajaran, pensyarah Institut Aminuddin Baki, pensyarah Institut Pendidikan Guru, pengetua cemerlang dan guru cemerlang telah pun dilantik untuk membimbing sekolah-sekolah yang dikata berprestasi rendah. Sekolah-sekolah yang kita berikan tumpuan adalah sekolah yang berada dalam band 6 dan 7, iaitu dua kumpulan terendah dalam senarai penerapan sekolah di negara kita. Alhamdulillah, pendekatan secara bimbingan ini telah pun membuahkan hasil. Walaupun di peringkat pertama kita mulakan, kita telah pun berjaya mengurangkan jumlah sekolah rendah yang berada dalam band 6 dan 7 ini daripada 209 buah sekolah pada tahun 2009 kepada 140 buah sekolah dalam tahun 2010. Setahun saja. Pasal kita tak mau ada kategori besok, mungkin setahun dua akan datang kategori band 6, band 7 ni. Sepatutnya tak ada. Tetapi apa nak buat, kerana masalah dan kekangan adalah sekolah yang tergolong. Tetapi kalau ada inisiatif yang kita buat sebegini dengan School Improvement Program, maka sebahagian besar sekolah kita akan dikatakan dinaikkan ke suatu taraf band yang lebih baik lagi. 88 buah sekolah yang dahulunya berprestasi rendah, kini telah pun berjaya meningkatkan prestasi masing-masing. Misalnya, 83 daripada 88 buah sekolah ini adalah sekolah-sekolah yang di luar bandar. Jadi bermakna walaupun di luar bandar, dia ada keupayaan untuk tingkat tahap dia daripada dan keluar daripada band yang agak dikatakan rendah pada suatu band yang lebih tinggi lagi. Jadi saya nak ucapkan tahniah dan syabas Cikgu Jamak, anak pada Rigong, guru besar Sekolah Kebangsaan Tampak di Sabah. Cikgu Subramaniam, calapan guru besar SJKT Ladang Dublin 7 di Kedah. Cikgu Eng Yong Lian, guru besar SJKC Keng Chi di Pahang. Ni 3 saja daripada yang 88. Aku nak sebut nama kan, tak cukup masa. Ni semua guru-guru besar ni yang saya sebutkan telah pun berjaya meningkatkan prestasi sekolah masing-masing. Job well done, tahniah. Jadi jelasnya sekolah ataupun program pembangunan sekolah ini telah terbukti berjaya membantu sekolah yang dikatakan berprestasi rendah untuk meningkatkan pencapaian murid. Dan melalui proses bimbingan secara berterusan, kita telah pun berjaya mengatasi beberapa kekangan yang dihadapi oleh pihak sekolah ini. Ketiadaan padang yang sama rata sekarang ini bukan menjadi suatu halangan kepada murid kita untuk berjaya. Kita percaya insya-Allah dengan kegigihan guru-guru dan para jurulatih yang saya telah minta untuk ditambah lagi, lebih banyak sekolah yang akan menerima manfaat daripada program kita ini, dan misi kita ialah untuk memastikan setiap murid berjaya mencapai impian masing-masing. Dengan sebab inisiatif ini telah memberikan kesan yang cukup baik sekali, saya telah meminta Ketua Pengarah Pelajaran untuk meningkatkan lagi usaha sebegini, mengenal pasti daripada kalangan guru-guru besar dan pengetua sekolah-sekolah yang dikatakan baik dan cemerlang, untuk dihubung kaitkan dengan sekolah-sekolah yang agak tidak cemerlang, supaya tahap kecemerlangan mereka ini dapat ditingkatkan bagaimana contoh yang saya sebutkan tadi.